Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan mak saya makan sekejap. Sementara tunggu kawan-kawan kita, insyaAllah tuan-tuan boleh share dan tag kawan-kawan kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah scan habis ya, Tuan Fahim? InsyaAllah tuan-tuan boleh share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara okey ya? Suara jelas ya? Boleh komen suara okey tak okey? Suara okey Tuan Fahim? Kalau okey, komen Alhamdulillah. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladhina istafa. Ma ba'd. Hari ini kita masuk pada muka surat 31. Tentang Al-Hadithu Al-Mutawatir, yang mana sebelum ini kita dah habis dah pembahagian hadis dari segi zatnya. Ada hadis sahih, hadis hasan. Kemudian setiap daripada hadis sahih, ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Kemudian begitu juga hasan, ada dua, satu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian kita telah pun habis tentang hadis dhaif. Dan hari ini muka surat 31 kita akan masuk tentang al-hadithul mutawatir. Hadis mutawatir ni. Baik. Hadis mutawatir ni dia bahagikan kepada dua. Wahwa qismani. Al-awwalu ma lahu tabqatun wahidatun wa huwa ma rawahu jam'un tamna'ul 'adatu ittifaqahum 'ala al-kadhib wa huwa mimma yudraku bil hissi. Jadi hadis mutawatir ni jenis yang pertama adalah hadis yang mana baginya ada satu tingkatan, pada satu tingkatan
pada satu tabaqah, satu tingkatan. Wa marawahu jami'un, hadis yang meriwayatkan akannya oleh satu jemaah yang ramai. Marawahu jam'un, jemaah yang ramai tadi, sifat dia sehingga tamna'ul adatu, sehingga melarangnya adat untuk kita kata ittifaqahum 'alal kazib, untuk kita kata kesepakatan mereka untuk menipu. Wa huwa mimma yudraku bil hissi, dan hadis itu adalah berkaitan dengan hissi. Yang berkaitan dengan hissi ini berkaitan dengan panca indera, penglihatan dan pendengaran yang dimaksudkannya di sini. Jadi hadis mutawatir ni, jenis pertama ni hadis mutawatir, perawinya pada satu tabaqah. Tabaqah kena faham golongan. Golongan di dalam istilah mustalah hadis disebut tabaqah. Tabaqah ni golongan perawi. Ada tabaqah sahabat, ada tabaqah tabi'in, ada tabaqah tabi' tabi'in, summa ba'dahu, summa ba'dahu, dan selepas itu. Jadi jenis pertama ni, wahwa ma rawahu jam'un, dia adalah hadis yang mana meriwayatkan oleh satu jemaah. Jemaah tu sifat dia macam mana? Kita nak dia tidak ada bilangan yang khusus. Dalam hadis mutawatir ni, perawi dia tidak ada bilangan yang khusus. Cuma dia boleh terangkan dia diriwayatkan oleh satu jemaah yang mana ramainya, sehingga adat kebiasaan kita ni melarang untuk kita kata mereka ni bersepakat untuk menipu. Begitu ramainya perawi, adat kebiasaan akal kita tak boleh nak kata mereka ni sebenarnya menipu ni, sebab golongan yang ramai. Kalau 2-3 orang kan, sikit-sikit uncit-uncit bolehlah kita kata mungkin ini buat plan menipu kan. Tapi kalau dah bilangan yang begitu ramai jemaah yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga adat mana adat kebiasaan kita, adat akal kita fikir bahawa keittifakan mereka, kesepakatan mereka untuk menipu itu tidak mungkin. Tamna, mana melarangnya akal kita, adat kebiasaan kita untuk mengatakan mereka berittifaq, bersepakat di atas menipu. Wa huwa mimma yudraku bil hissi, dan hadis mutawatir ni adalah yang mana didapati dengan panca indera. Maknanya hadis yang berkaitan dengan perawi tadi, dia dengar daripada syekh dia melalui telinga, dan juga dia nampak syekh dia menyampaikan hadis itu melalui lidah. Itu masuk ma yudraku bil hissi. Adalah hadis yang mana riwayat tersebut adalah daripada apa yang berkaitan, berkisar tentang hissi, penglihatan dan pendengaran. Bukan sekadar fikiran saja, bukan sekadar nazari saja. Dalam mantik kan kita belajar ilmu nazari, ilmu badihi, ilmu yaqini kan. Dan bukan sekadar nazari, bukan sekadar kita letak apa itu qadiyah surah, qadiyah kubra, kemudian kita cantumkan keluar natijah. Bukan macam tu. Tapi ianya mestilah satu perkara yang mana didengar dengan telinga dan nampak dengan musyahidah dengan matanya. Itu jenis pertama. Malahu tabaqatun wahidatun. Kemudian asani, malahu aktsaru min wahidatin. Adalah hadis yang mana lebih daripada satu tingkatan. Hadis pertama tadi hanya pada satu tabaqah saja, satu tingkatan saja. Tapi hadis yang kedua ni hadis mutawatir yang mana lebih daripada satu tabaqah, yakni wa huwa ma rawahu min al-ibtida', hadis yang mana meriwayatkannya daripada permulaan sampai intiha, sampai penghujung. Maknanya daripada sahabat, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampailah pada Imam Bukhari kalau kitab Bukhari, sampai kepada Tirmizi, sampai kalau dalam kitab Tirmizi. Perawinya begitu ramai, marawahu minal ibtida', hadis yang meriwayatkan akannya oleh perawi daripada ibtida' permulaan ilal intiha kepada penghujung. Marawahu, siapa yang meriwayatkannya? Jam'un an jam'in. Satu jemaah daripada satu jemaah. Satu jemaah daripada satu jemaah, yang mana tamna'ul 'adah ittifaqahum, yang mana sama yang tadi juga melarangnya adat kebiasaan untuk kita kata kesepakatan mereka di atas berdusta. Dan dia juga macam di atas tadi, wa huwa mimma yudraku bil hissi, dia adalah berkaitan, hadis itu juga mestilah apa yang berkaitan dengan panca indera juga. Jadi beza yang pertama, yang kedua, tabqah wahidah. Tabqah wahidah ni pada satu golongan. Okey, kita kata sahabat dengan daripada Nabi, kemudian tabi'in dengan daripada sahabat. Dalam satu tabqah saja, dalam satu golongan saja, jemaah yang meriwayatkan hadis itu begitu ramai sekali, sehingga adat kebiasaan kita tak boleh cam mereka bahawa mereka itu bersepakat di atas dusta. Hadis yang kedua, jenis yang kedua pula, setiap tabaqah jemaah itu begitu ramai, setiap tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah taba' tabi'in, dan selepas itu sampailah kepada musannif kitab Bukhari ke Tirmizi ke siapa ke, begitu ramai perawi yang meriwayatkannya, sehingga adat kebiasaan ini tidak boleh mengatakan mereka bahawa mereka itu ittifaq di atas berdusta. Dan hadis ini juga tidaklah berkaitan dengan panca indera, bukannya berkaitan dengan nazari, bukan dengan berkaitan dengan pemerhatian ataupun fikiran dan sebagainya. Boleh faham ya, insyaAllah? Kalau boleh faham, komen fahim tu, alhamdulillah. Muka surat 32 tu, hadis mutawatir melahirkan ilmu daruri. Ini nak bagi tahu. Thumma huwa biqismaihi mufidun lil ilmi daruri lan nazari وغير محصور في عدد معين ومقبول لعدم توقف الاستدلال به على البحث عن أهوال رواته وموجود وجود كثيرة خلافا لمن منع وجوده أو قال بندرته. Kemudian dia nak bagi tahu kedua-dua jenis hadis mutawatir ini, ya, mufidun lil ilmi daruri, dia akan memberi faedah kepada ilmu daruri, bukannya ilmu nazari. Fahim dah belajar ke dalam mantik, tafsir mantik ada ilmu daruri, ilmu nazari. Dalam tafsir mantik tak ingat saja, saya ada dia ajar ilmu daruri, ilmu nazari. Ada tak? Fahim? Kalau ada cuba komen, kalau tak ada pun cuba komen. Jadi dia kata dua-dua jenis hadis mutawatir ini, baik jenis pertama ataupun jenis kedua, dia akan memberi faedah ilmu daruri. Ilmu daruri ini ilmu yaqini, ilmu jazami. Contoh ilmu as-sama' fawquna, langit di atas kita. Jadi ilmu itu semua orang yakin bahawa langit di atas. Tak ada orang kata yang langit itu di bawah. Melainkan ada ikhtilaf yang kata langit itu bulat, ada juga pendapat yang terpencil mengatakan langit bumi tadi, bumi itu ada yang berkata bulat, ada juga pendapat terpencil mengatakan ianya flat. Itu cerita lain. Tapi secara nazar, secara badihinya, bahawa mengatakan langit itu di atas kita, bumi itu di bawah kita. Ilmu itu dipanggil ilmu daruri, ilmu yang yaqini, ilmu yang musyahadah dengan mata, yang nampak dengan mata, dan kita dengar dengan telinga kita, kita rasai dengan al-hissi, panca indera kita. Lebih kurang tasdik badihi, tasdik nazari ni. Jadi ilmu yang kita dapat daripada hadis mutawatir ini, makna bila kita sampai hadis Nabi SAW melalui jalan tawatir ini, ilmu itu sampai kepada kita, dia akan memberi ifadah secara daruri, secara yaqini, secara jazam. Bukannya
lan nazari, bukan secara nazari. Nazari ini adalah ilmu yang mana ilmu nazari ini ilmu yang mentertibkan umur maklum untuk menghasilkan ulum ghair maklum. Jadi kita nak kita nak mengeluarkan satu natijah sesuatu perkara yang kita tak tahu, maka kita tertibkan dia, kemudian kita cantumkan kedua, maka keluarlah natijah. Contohnya kita kata setiap kullu mutaghayyirin hadithun, setiap yang berubah-ubah itu hadis. Alam mutaghayyirun, alam ini berubah-ubah. Alam ini berubah, kejap malam, kejap siang, kejap hujan, kejap panas. Kita aturkan dia punya qadhiyah. Belajar dalam mantik kan, kita aturkan dia punya qadhiyah. Kullu mutaghayyirin hadithun, setiap yang berubah-ubah itu adalah hadis. Fa'alamun mutaghayyirun, dan alam ini berubah-ubah. Fa'alamun hadithun, maka alam ini adalah hadis. Jadi natijah yang akhir sekali keluar, alam ini adalah hadis, adalah umur ghair maklum. Kita tak tahu sebelum ni, tapi kita sekarang dah tahu alam itu hadis daripada kita mentertibkan qadhiyah surah dan kubra. Orang belajar mantik dia tahulah. Itu ilmu nazari. Jadi ringkasnya nak bagi tahu kedua-dua jenis apa itu mutawatir ini, baik awal ataupun sani, ianya memberi ifadah ilmu kepada kita, ilmu daruri, bukannya ilmu nazari. Boleh faham insya-Allah. Yang tak belajar mantik tu mungkin agaknya sikit. Cuma kita perlu faham ilmu daruri, ilmu yang yakin, jazam. Ilmu nazari itu dia dapat secara nazari, penelitian. Wa ghairu mahsurin fi adadin muayyanin. Kemudian hadis mutawatir tadi, sifat dia ghairu mahsurin fi adadin muayyanin, dia tidak terbatas pada jumlah yang khas, pada jumlah yang tertentu. Dia, kita tak boleh kata perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir ni ada 4, ada 7, ada 10, ada apa 40, 80, 70, tak boleh cakap macam tu. Dia tidak ada adadun muayyan, adadun muayyanun, tak ada bilangan yang tertentu. Cuma neracanya, perawinya mestilah ramai yang lagu mana? Ramai yang sehinggakan adat kebiasaan kita ni tak boleh kata mereka menipu. Kalau ramai adat kita kata boleh dusta lagi ni, boleh tipu lagi ni, itu tak boleh masuk dalam apa ini dia punya syarat dia. Jadi yang kedua, ghairu mahsurin fi adadin muayyanin, yakni perawi dia tidak boleh kita bataskan pada bilangan yang tertentu. Yang ketiga, wa maqbulun li adami tawaqqufil istidlali bih ala al-bahthi an ahwali ruwatihi. Dan kita terima hadis ini, kita terima perawi hadis ini li adami tawaqqufi, tanpa kita bergantung kepada dalil-dalil dengan perawi hadis ini di atas perbahasan tentang ahwal ruwati, tanpa kita bahas tentang ahwal ni keadaan perawi tadi. Jadi perawi tadi yang penting perlu ramai sehingga adat kebiasaan kita mengatakan mereka tak menipu, itu saja. Adapun seperti mana hadis perawi hadis lain, kita kena cek dulu dia sekoh ke, dia adil ke, kemudian dia bobek ke, dia orang yang membawa bid'ah ke tak bid'ah, itu tak perlu. Tak perlu kita usul sebegitu rupa. Yang penting mereka itu ramai, itu penting ramai. Dalam kesatuan itu penting. Bersatu kita teguh. Dalam bersatu bila ramai, ada yang khusyuk, ada yang tak, bila sembahyang jemaah kan ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk, ada yang lalai, ada yang tak niat, ada yang niat. Jadi Allah Ta'ala bagi pahala pada kita 27 darjah itu berdasarkan sekali borong. Jadi perawi hadis mutawatir ni pun kita tak perlu detail satu-satu. Orang ni macam mana sifat dia, macam mana perangai dia, tak perlu. Itu maksud nombor 3, wa maqbulun, diterima hadis ini li adami tawaqqufi, tanpa kita bergantung dalil-dalil dengannya di atas perbahasan daripada
keadaan-keadaan perawi tersebut. Faham ya? Nombor 3. Dan nombor 4, syarat dia bukan syarat lah, penjelasan di sini. Wa mawjudun wujuda katsiratin. Dan kewujudan hadis mutawatir ni kewujudan yang banyak. Banyak hadis mutawatir ni. Contoh hadis mutawatir, hadis innamal a'malu binniyat, falyuballighu syahidul ghaib. Hadis banyak sangat hadis yang mutawatir ni. Ada setengah pendapat ulama kata hadis mutawatir ni banyak. Dan musannif pegang pendapat ini, wujudu katsiratin. Berkhilafan dengan liman mana awujudahu. Ada ulama yang melarang kewujudannya. Ada setengah ulama kata tak ada hadis mutawatir ni, payah nak jumpa. Pendapat ada kata gitu. Au qala, ataupun yang lain kata binadaratihi. Ada yang lain mengatakan hadis mutawatir ni sangat nadir, jarang-jarang. Jadi berkenaan dengan hadis mutawatir ni, pendapat jumhur mengatakan banyak hadis mutawatir ni kita akan jumpai. Contohnya dalam ilmu hadis ni, hadis mutawatir masyhur yang mana Nabi SAW sabda, man qala alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang siapa berkata ke atasku sesuatu yang dusta secara sengaja, maka hendaklah dia menempah tiket ke neraka. Menempah kedudukannya, tempatnya ke neraka. Jadi hadis ini adalah hadis mutawatir. Adapun ada setengah ulama lain, contohnya Ibn Hibban, Ibn Salah, mereka mengatakan hadis mutawatir ni tak ada, hampir tak ada. Kalau ada pun nadir, yakni jarang-jarang. Itu maksud qala binadaratihi. Boleh insya-Allah? Dr. Syukri boleh insya-Allah? Dr. Syukri dalam kuarantin lagi kah? Sudah bebas? Jenis-jenis hadis mutawatir. Kemudian dia cerita tentang jenis-jenis aqsam hadis mutawatir. Al-awwalu wa lafziyun in ittafaqa rawatuhu fi lafzihi wa ma'nahu ka hadithi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian hadis mutawatir ini ada dua jenis. Pertama, hadis mutawatir disebut lafziyun, hadis mutawatir secara lafzi saja. Bila mana seandainya bersepakat para perawinya di atas lafaz dan makna sekaligus, maka itu disebut sebagai mutawatir lafzi. Maknanya bila seorang perawi itu, sejumlah ramai perawi itu dia ambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dengar apa yang Nabi ucapkan sebiji-sebiji. Alfaz yang Nabi gunakan itulah lafaz yang mereka sampaikan kepada orang lain, dan makna yang mereka faham daripada Nabi, makna itulah mereka sampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah, bebas. Maka itu disebut sebagai tawatur lafzi, mutawatir lafzi dia panggil. Bila sebut lafzi, makna sekaligus lah. Makna sebiji-sebiji lafaz yang digunakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebiji-sebiji lafaz itu digunakan mereka dan disampaikan kepada orang lain. Itu dipanggil tawatur lafzi. Seperti mana hadis yang datang dengan lafaz ini. Lafaz mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, falyatabawwa, hendaklah dia menempah tempat maq'adahu, tempatnya, minan nar, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis pertama dipanggil tawatur lafzi, yang kedua dipanggil tawatur maknawi. Ats-tsani wa ma'nawiyun in ikhtalafu fihi ma ma'a wujudi ma'nan kullin. Ma'a wujudi ma'nan kulliyin ka hadis raf'il yadain. Hadis yang kedua, mutawatir yang kedua adalah mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi, apakah
Definisi dia adalah hadis ketika mana berikhtilaf fihima. Fihima maknanya di dalam lafaz dan di dalam maknanya. Berlainan. Bila mana berbeza di dalam lafaz dan dalam maknanya, ma'a wujudi, makna di samping wujud maknanya secara kuliah, secara umum. Maknanya hadis mutawatir jenis kedua ni, perawi-perawi meriwayatkan hadis ini tidak mementingkan lafaz, tapi mereka meriwayatkan hadis itu secara mafhuman, keseluruhannya. Kadang-kadang hadis itu panjang kan, maka sahabat mereka tidaklah sebut sebiji-sebiji seperti mana lafaz sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sahabat rumuskan secara maknan, dipanggil rumuskan secara maknawinya, secara pemahamannya, keseluruhannya. Sahabat menukilkan hadis tersebut, itu disebut sebagai mutawatir maknawi. Itu maksud dia. Seperti apa? Kehadisi rafi'il yadain fi du'a, seperti mana hadis mengangkat kedua-dua tangan ketika berdoa. Mengangkat kedua-dua tangan ketika berdoa. Iza ruya fihi mi'atu hadithin, bila mana diriwayatkan tentang hadis ini, yakni hadis rafi'il yadain ini, lebih daripada 100 orang perawi. Lebih daripada 100 orang perawi. 100 orang perawi fi qadaya mukhtalif. Diriwayatkan dalam 100 hadis, diriwayatkan oleh dalam 100 hadis yang mana qadaya mukhtalifah, tapi terdapat dalam bahagian yang berbeza, dalam bentuk berbeza, tapi tujuan yang sama. Kulla qadiyatin minha lam tawatir. Jadi dia kata setiap bahagian hadis yang dibuatkan itu pada asalnya tidak tawatur. Lakin al-qadr al-mushtarik, akan tapi secara berkongsinya, secara kadar mustaraknya, yakni kadar perkongsiannya, fiha wa warafu inda doa. Secara kadar mustarak maknanya secara mafhumannya pada hadis tersebut, dan ia adalah raf'u inda doa, dia adalah yang kita faham daripada hadis tersebut, dia adalah berkenaan dengan mengangkat tangan ketika berdoa. Wa qad tawataru bi'tibaril majmu', dan hadis ini dianggap sebagai mutawatir dilihatkan berdasarkan kepada al-majmu', keseluruhan. Makna hadis tawatur maknawi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang mana mereka tidak meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz sebiji-sebiji daripada Nabi, tapi mereka meriwayatkan dengan cara apa? Dengan cara maknan, dengan cara maknawi, ataupun dengan cara pemahaman secara kulli, ataupun secara majmu', secara keseluruhan saja. Seperti mana hadis mengangkat tangan ketika berdoa ni, sahabat. Jadi mereka tidaklah menggunakan lafaz sebiji-sebiji, tapi mereka secara mafhumnya merumuskan bahawa Nabi SAW mengangkat tangan, kedua-dua tangan, bila mana Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, insya-Allah. Okey, habis hadis mutawatir. Jadi kita ni mengaji kitab permulaan mustalah hadis. Lepas ni kita masuk lagi kitab besar sikit, dan kemudian kita ulang. Perkara ni baru kita insya-Allah kita akan faham dengan tepat hadis-hadis, istilah-istilah tersebut. Bila kita main lagi, lama-lama kita akan biasa dan kita akan mudah untuk faham. Jadi kadang-kadang kajian kali pertama kita sekali dengar dia tak catch up terus. Dia duk main atas angin dulu, sentuh sikit-sikit je, lama-lama baru dia catch up betul-betul, insya-Allah. Kita main-main dulu hadis mutawatir. Masuk surat 34, al-hadithul masyhur. Masuk hadis masyhur pula. Definisi hadis masyhur: wa ma rawahu thalathatun fa aktsara walau fi tabqatin wahidatin wa lam yasil darajat at-tawatur. Okey, hadis masyhur ni adalah hadis yang meriwayatkan olehnya salah satu, paling kurang 3 orang perawi. Dalam satu-satu hadis 3 orang perawi kena riwayatkan hadis tersebut. Fa'akthara, 3 dan ke atas. Fa'akthara makna 3 dan ke atas. Walau fi tabaqatin wahidatin, walaupun 3 dan lebih itu hanya terdapat dalam satu tabaqah saja. Mana-mana tabaqah sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ada dalam satu tabaqah saja
ada apa? 3 dan ke atas, maka dalam tabaqah lain tak cukup 3, ataupun lebih daripada 3, ia tak mengapa. Ianya tidak mengapa. Macam mana? Ma rawahu salah satu fa'akthara, hadis yang mana meriwayatkan olehnya 3 orang perawi ataupun lebih, walau fi tabaqatin wahidatin, walaupun 3 orang terlebih tadi terdapat dalam satu tabaqah sahaja. Walam yasil darajat tawatur, dan yang keduanya, kalau 3 dan lebih tadi, 3, 4, 5, tapi taklah sampai kepada darjah tawatur. Taklah sampai perawi tadi kepada darjah hadis mutawatir. Kenapa kita belajar hadis mutawatir tadi? Perawi dia kena ramai. Ramai macam mana? Ramai sehingga akal ini, adat kebiasaannya tidak boleh mengatakan bahawa mereka bersepakat untuk menipu. Jadi ramai 3, 4, 5, sampailah satu bilangan, tak perlu sampai kepada bilangan ramai yang syarat, yang diletakkan syarat dalam hadis mutawatir. Itu maksud dia. Walam yasil darjat tawatur, tapi 3, 4 ataupun lebih tadi tidaklah sampai kepada darjah tawatur. Itu hadis masyhur. Jadi kita faham hadis mutawatir, perawi dia tidak ada bilangan tertentu, tapi mesti ramai. Ramai pula macam mana? Ramai yang mana kebiasaan kita tidak boleh mengatakan mereka menipu. Hadis masyhur, perawi dia mestilah 3 dan ke atas. Dan 3 ke atas ini mesti ada dalam mana-mana tabaqah, paling kurang dalam satu tabaqah. Pembahagian hadis masyhur. Kemudian dibahagikan pula hadis masyhur ni, wa yanqasimu ila al-awwalu masyhurin mutlaq. Pertama, masyhur mutlak. Apa masyhur mutlak? Wa huwa ma kana masyhuran bainal muhadditsin. Masyhur mutlak ini adalah hadis yang mana masyhur di kalangan para muhadditsin, wa ghairihim, di kalangan para muhaddisin dan di kalangan bukan muhaddisin, dua-dua. Hadis masyhur mutlak ni hadis yang mana masyhur di kalangan para muhaddisin, ahlul hadis, dan juga di kalangan bukan ahlul hadis, di kalangan ulama fiqh, di kalangan ulama usul, di kalangan ulama akidah dan sebagainya. Seperti mana nahu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya sahaja amal itu bergantung pada niat. Maka hadis ini hadis mutawatir. Innamal a'malu binniyat ini hadis mutawatir yang mana disebut sampai 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, innamal a'malu binniyat ni. Kemudian hadis ini masyhur bukan di kalangan muhaddisin saja, malah di kalangan ulama fiqh. Setiap ulama nak tulis kitab fiqh, mereka mulakan dengan hadis ini. Setiap ulama hadis memulakan dengan hadis ini. Hadis ini juga masyhur di kalangan ulama kalam, masyhur di kalangan mutakallimin, masyhur di kalangan ulama usul dan sebagainya. Jadi pembahagian pertama, masyhur mutlak, adalah hadis yang mana masyhur di kalangan muhaddisin dan bukan muhaddisin. As-tsani, yang kedua, hadis masyhur muqayyad dia panggil. Tadi masyhur mutlak, yang kedua masyhur muqayyad, adalah hadis yang masyhur secara muqayyad, secara terikat. Adalah wa huwa ma kana masyhuran bainal muhaddisin faqat. Dia adalah hadis yang mana masyhur di kalangan muhaddisin sahaja. Faqat makna sahaja. Seperti hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da rukuk, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, sahabat radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan selepas rukuk. Selepas rukuk, yakni bangkit daripada rukuk itu, Nabi kunut selama sebulan. Yang mana yad'u ala ra'lin wa zakwanin, mendoakan keburukan ke atas golongan Ri'al dan Zakwan. Pada golongan Ri'al, kabilah Ri'al dan Zakwan, selama sebulan Nabi rukuk, kunut. Maknanya Nabi kunut selepas rukuk. Jadi hadis ini mutawatir. Tapi hadis ini mutawatir hanya masyhur di kalangan muhaddisin saja, tidak masyhur di kalangan ulama lain. Maka dia disebut sebagai masyhur muqayyad. Ada satu lagi istilah, dia panggil hadis mustafiz. Al-hadisul mustafiz. Hadis mustafiz ni dia lebih kurang sama dengan hadis masyhur. Dia lebih kurang sama dengan hadis masyhur. Cuma bezanya hadis mustafiz ni dengan hadis masyhur. Hadis masyhur bilangan 3 ke atas itu kalau ada dalam mana-mana tabaqah,
baik tabaqah sahabat, baik tabaqah tabi'in, tabi'in atau mana tabaqah, ada perawinya 3 dan ke atas pun dah boleh dikatakan sebagai hadis masyhur. Adapun hadis mustafiz ini 3 perawi 3 dan ke atas itu mestilah ada pada permulaan sampai akhir pada setiap tabaqah. Faham tak tuan-tuan? Jadi daripada tabaqah sahabat meriwayatkan Nabi mestilah ada 3 orang sahabat dan ke atas yang meriwayatkan daripada Nabi. Tabaqah tabi'in mestilah ada 3 ke atas. Tabaqah tabi'in mesti ada 3 dan ke atas. Paling kurang at least 3 dan ke atas. Itu beza dia mustafi dengan masyhur. Wakila ma rawahu salasatun fa aktsar. Wa ammal hadis mustafi, adapun hadis mustafis faqila, ada percakapan pendapat di antara ulama hadis. Faqila, ada yang kata qil huwal masyhur, dia adalah seperti mana hadis masyhur. Hadis mustafi itulah hadis masyhur. Ada kata begitu. Waqila, dan kata qil yang lain, ma rawahu salasatun fa aktsara fi jami'i tabaqat. Hadis yang meriwayatkan olehnya 3 ataupun lebih daripada perawi pada setiap tabaqah, baru dikatakan hadis mustafiz. Jadi kalau mengikutkan pendapat ini yang mengatakan hadis mustafi itu mestilah perawinya 3 dan ke atas pada semua tabaqah, maka hubungan di antara hadis masyhur dengan hadis mustafiz adalah umum wa khusus mutlak, seperti mana antum belajar dalam Taisirul Mantiq, yang mana hadis mustafi itu adalah hadis khusus, hadis masyhur itu adalah hadis umum. Lalu boleh dikatakan setiap hadis masyhur itu adalah mustafiz, tapi tak semestinya hadis mustafiz itu adalah hadis masyhur. Faham tu? Boleh faham? Kalau faham, komen fahim tu, alhamdulillah. Masuk muka surat 36. Al-hadithul aziz pula. Hadis aziz pula. Apa definisi hadis aziz? Aziz wa ma rawahu sunatan faqat walau fi martabatin wahidatin. Walau fi martabatin wahidatin. Hadis aziz adalah hadis yang mana meriwayatkan akannya oleh 2 orang perawi, marawi isnad, yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi sahaja. Hadis masyhur tadi 3 ke atas. Hadis aziz ni mestilah meriwayatkan oleh 2 orang perawi sahaja. Walau fi martabatin wahidatin, walaupun dalam satu tabaqah. Walaupun dalam satu tabaqah, dalam satu tingkatan. Definisi hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan marawahu oleh 2 orang perawi meskipun dalam satu tingkatan sahaja. Itu definisinya bagi. Contoh hadis aziz, misalahu ma rawahu syaikhan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Contoh hadis aziz ini yang mana perawi hadis itu mestilah 2 orang perawi. Apa yang diriwayatkan oleh 2 syaikhan an Anas. Syaikhan di sini maknanya Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh kedua syaikhan Bukhari dan Muslim daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman seorang daripada kamu sehingga menjadikan aku orang yang paling dicintai olehnya lebih daripada walidihi, ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan keseluruhan manusia secara keseluruhannya. Jadi hadis ini adalah hadis aziz. Kenapa? Perawi setiap tabaqah at least ada 2 orang perawi. At least ada 2 orang perawi dalam setiap tabaqah. Ataupun walaupun dalam satu tabaqah jangan kurang daripada 2 orang perawi. Baik. Kita pergi kepada surat terusnya. Rawahu an Anasin. Hadis la yu'minu ahadukum tadi, dia kata rawahu an Anasin Qatadah wa Abdul Aziz. Tengok ni.
rawahu an Anasin, hadis ini, hadis la yu'minu ahadukum ini meriwayatkannya oleh Anas radhiyallahu anhu daripada siapa? Dua orang, Qatadah wa Abdul Aziz. Kalau boleh buat catatan nanti bagus, faham. Mana hadis ini sahabatnya adalah Anas, kemudian daripada Anas ini dua orang tabi'i. Siapa? Qatadah dan Abdul Aziz. Qatadah, Abdul Aziz. Awak ada Qatadah, Abdul Aziz, Anas. Qatadah, Abdul Aziz. Kemudian setiap Qatadah dan Abdul Aziz ini dia kata apa? Wa Abdul Aziz bin Suhaib. Wa ma rawahu an Qatadah, dan orang yang, dan hadis ini meriwayatkannya oleh Qatadah, daripada Qatadah tadi, Qatadah dan Aziz kan. Daripada Qatadah ni dua orang riwayat. Siapa? Syu'batun wa Sa'id. Pecah dua lagi. Syu'bah dan Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah. Warahu an Abdul Aziz, atas tadi Qatadah Abdul Aziz. Daripada Abdul Aziz ini pula dua orang pula meriwayatkannya. Siapa? Ismail bin Ulayyah wa Abdul Waris. Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Warahu an kulli jama'at, dan daripada Ismail dan Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris itu, selepas itu ramai, bukan dua, ramai daripada jemaah para perawi meriwayatkan daripada mereka. Tak? Jadi hadis aziz ni mestilah dalam setiap tabqah itu paling kurang ada dua. Walaupun pada tabqah lain lebih daripada dua, tak apa. Yang penting ada dua. Yang penting ada dua. Seperti mana hadis la yu'minu ahadukum ni dia bagi tahu setiap tabqah ada dua. Selepas Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris, itulah barunya lebih daripada dua. Satu jemaah yang ramai meriwayatkan daripada mereka. Itu hadis aziz. Dia faham insya-Allah. Kita kena bersungguh mengaji hadis ni tuan-tuan. Supaya kita betul-betul faham tentang istilah hadis, dirayah dan riwayah hadis ni, supaya kita mahir tentang hadis ni, supaya kita boleh ke depan dalam ilmu hadis ni, supaya kita tidak ditipu, tidak dikeliru oleh mereka yang suka mengelirukan orang ramai. Al-hadisul gharib, masuk yang jenis yang terakhir. Al-hadisul gharib dipanggil hadis gharib. Hadis gharib ni pula definisi dia, wa ma anfarada bihi rawin, hadis yang mana ditafarrud padanya oleh seorang perawi saja. Yakni perawi hadis tadi hanya seorang perawi saja, kolek-kolek. Kalau aziz, paling kurang mesti kena ada dua, dan lebih tidak ada masalah. Paling kurang kena ada dua. Hadis masyhur 3 ke atas, paling kurang ada satu tabqah. Kalau mustafiz, setiap tabqah mesti ada 3 ke atas. Hadis mutawatir tidak ada bilangan, tapi mesti ramai. Ramai macam mana? Sehingga akal kita tak boleh katakan mereka berdusta. Hadis gharib huwa ma anfarada bihi rawin, yang mana ditafarrud padanya oleh seorang perawi, bersendirian dengannya oleh seorang perawi saja. Jadi hadis gharib ni, hadis gharib ataupun hadis munfarid, ada banyak jenis dia. Pertama, hadis gharib pada sanad. Wal infiradu, infirad ni, berseorangan ni, bersendirian ni, hadis gharib ni, hadis yang bersendirian. Bersendirian dipanggil al-infirad. Amfarada, amfarada yanfaridu. Infiradan. Infirad ni sama ada fis sanad faqat. Bersendirian seorang perawi itu sama ada berlaku pada sanad saja. Macam mana? Ka'anna yarwi matanun jama'atu minas sahabat, seperti mana meriwayatkan matan hadis oleh satu jemaah daripada sahabat. Maka satu-satu matan hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan besar sahabat. Semua sahabat, sahabat-sahabat, ada satu kumpulan, satu jemaah daripada sahabat meriwayatkan matan satu-satu hadis. Kemudian wayam faridu wahidun bi riwayatihi an sahabin akhar. An sahabin akhar. Kemudian maknanya satu-satu matan hadis ini seorang perawi dia meriwayatkan daripada sekumpulan besar sahabat. Kemudian tiba-tiba wayam faridu wahidun bi riwayatihi an sahabin akhar. Kemudian seorang perawi lain, dia seorang-seorang saja meriwayatkan hadis tadi daripada sahabat yang lain. Bukan daripada sekumpulan besar sahabat, tapi dia meriwayatkan daripada sahabat yang lain. Maka itu disebut al-infirad fi sanad, yakni
berlaku gharib pada sanad atau berlaku tafarrud pada sanad. Jadi hadis gharib pada sanad namanya. Namanya adalah hadis gharib yang berlaku pada sanad, bukan pada matan. Jadi kalau berlaku macam ini, kalau dalam istilah Imam Tirmizi, kalau Imam Tirmizi kata hadza hadisun gharibun min hazil wajah. Hadis ini adalah gharib daripada turuk ataupun jalan ini, maksudnya infirad, gharib pada sanad. Itu maksud Imam Tirmizi. Kemudian hadis gharib pada sanad dan matan, kedua-dua sekali. Wa amma fis sanad wal matan, adapun hadis gharib pada sanad dan matan, ke hadisin nahyi anil bai'il wala wa hibatihi, seperti mana hadis larangan daripada jualan wala dan penghibahannya. Kenapa hadis ini? Fa innahu tafarrada bi Abdullah bin Dinar an Ibni Umar, karena hadis ini telah berlaku tafarrud. Tafarrud makna telah berlaku gharib, telah berlaku bersendirian. Telah bersendirian siapa? Abdullah bin Dinar, dan beliau daripada Ibnu Umar. Maknanya daripada sanad pun dia seorang je ada sanad ini. Siapa? Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari segi matan pun, matan hadis pun, sabdaan Nabi pun ibarat sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang versi dia hanya satu-satu itu saja. Maka hadis itu disebut sebagai hadis gharib pada sanad dan juga matan. Kemudian hadis gharib pada sebahagian sanad. Ada satu jenis lagi, ada hadis gharib pada sebahagian sanad saja. Wa amma fi ba'd sanad, adapun pada setengah sanad, hadis gharib pada setengah sanad, seperti mana hadis Ummi Zar'in, seperti mana hadis Ummi Zara'. Kenapa? Fa inna Tabrani rawahu an Abdul Aziz an Hisham ibnu Urwah an Abih an Aisyah. Kenapa? Imam Tabrani dalam kitabnya Imam Tabrani dalam kitabnya meriwayatkan daripada meriwayatkan hadis ini daripada siapa? Abdul Aziz, beliau daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya, dan ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini dipanggil gharib pada sebahagian sanad, seperti mana Imam Tabrani dalam kitabnya. Tengok sebelah muka 40. Wal mahfuzu fihi, dia kata riwayat yang paling terpelihara pada riwayat ini adalah riwayat Isa bin Hisham, adalah riwayat Isa bin Hisham, beliau an akhihi, beliau daripada saudaranya siapa? Abdullah bin Urwah an Abi, daripada ayahnya, dan ayahnya daripada Aisyah. Faqadin farada Abdul Aziz bi ba'd sanad, dia kata Abdul Aziz telah bersendirian pada setengah sanad. Abdul Aziz apa? Dalam muka surat sebelum tadi, muka surat 39 tadi, ada Abdul Aziz kan? Ada Abdul Aziz kan? Siapa? Fa inna Tabrani rawahu an Abdul Aziz an Hisham. Jadi dia kata riwayat yang paling mahfuznya adalah riwayat Isa bin Hisham daripada abangnya, daripada Abdullah bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Tapi Abdul Aziz ni telah telah infirad, telah bersendirian pada sebahagian sanad. Abdul Aziz telah bersendirian pada sebahagian sanad. Kenapa? Abdul Aziz riwayatkan daripada Hisham bin Urwah. Sini Isa bin Hisham daripada abangnya, daripada Abdullah bin Urwah. Daripada Abdullah bin Urwah, barulah Urwah daripada Aisyah. Jadi dia kata Abdul Aziz dalam sanad sebelum ini bersendirian pada sesetengah sanad. Kemudian yang jenis yang terakhir, wa amma fi ba'dil matan, ada juga hadis gharib pada sesetengah matan. Seperti mana hadis zakatil fitri, hadis zakat Aidil Fitri ini, fa inna Malikan, karena pada dalam hadis ini Malik, seorang perawi yang bernama Malik, infarada an sa'iri ruwatihi, beliau telah bersendirian di dalam daripada sekalian perawi-perawi yang lain dengan perkataannya siapanya? Malik minal muslimin. Jadi hadis berkenaan dengan zakatul fitri ini tak ada dalam fikiran saya.
hadis itu ada menyebut mungkin kita beritahu hendaklah membayar zakat fitri banyak ni. Tapi Malik ni dia tambah hendaklah bayar minal muslimin, daripada orang Islam, zakat fitri banyak ni, macam tu contoh. Jadi dia telah tambah dalam matan perkataan minal muslimin. Sedangkan perawi-perawi lain meriwayatkan hadis yang sama juga, hadis zakat fitri juga, tapi tak ada pun penambahan zakat minal muslimin. Maka itu disebut hadis gharib pada sebahagian matan. Hadis gharib pada sebahagian matan. Kemudian pembahagian hadis gharib. Tadi tak bahagi lagi, cuma disebut keadaan-keadaan hadis gharib ini. Sekarang ni pembahagian dia yang terakhir pada pengajian hari ini, insya-Allah. Wa yanqasimul gharibu ila qismaini, dibahagikan gharib, hadis gharib ini kepada dua jenis pula. Al-awwalu gharibun mutlaq, wasani gharibun nisbi. Jadi hadis gharib ada dua. Satu gharib mutlaq, satu gharib nisbi. Apa maksud gharib mutlaq? Wa huwa man farada bihi sahabiyun aw tabi'i. Hadis gharib tadi kita belajar dah, hadis yang mana perawi seorang-seorang saja. Seorang-seorang saja. Hadis gharib mutlak ni, hadis gharib secara mutlak disebut sebagai hadis yang mana bersendirian oleh sahabi ataupun tabi'in. Dia macam ni. Sahabat Abu Hurairah contohnya daripada Nabi SAW. Jadi hadis ini meriwayatkan daripada Nabi SAW hanya Abu Hurairah seorang saja. Tak ada dengar daripada Ibnu Mas'ud, tak ada dengar Ibnu Umar, tak ada dengar daripada Abu Bakar, Umar sendiri dan sebagainya. Ataupun awit tabi'i, ataupun hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'i saja. Sahabat banyak riwayatkan hadis ini daripada Nabi. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud. Tapi tabi'i hanya seorang-seorang saja meriwayatkan hadis ini daripada sahabat. Hanya seorang tabi'i saja. Itu disebut sebagai gharib mutlaq. Adapun satu lagi gharib bin nisbiyin. Gharib nisbi ni wa huwa man farada bihi ghairuhuma. Hadis yang mana bersendirian padanya selain daripada sahabat atau tabi'in. Contoh macam ni. Satu hadis diriwayatkan oleh ramai sahabat. Kemudian daripada sahabat ini diriwayatkan oleh ramai tabi'in. Bagi mudah lagi, satu hadis diriwayatkan oleh 3 sahabat. 3 sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Kemudian daripada 3 sahabat ni diriwayatkan oleh 3 orang tabi'in. Kemudian daripada tabi'in ni, daripada tabi'in ni man farada bihi ghairuhuma. Daripada 3 tabi'in ni hanya seorang saja tabi'in ambil daripada tabi'in. Berseorangan daripada tabi'in. Faham tak? Jadi hadis gharib nisbi ini wa huwa man farada bihi ghairuhuma adalah hadis yang mana bersendirian dengannya selain daripada keduanya, selain daripada sahabat dan tabi'in. Maknanya tabaqah selepas tabi'in itu hanya seorang saja. Berbanding dengan jenis awal, tabaqah tabi'in itu sendiri seorang, sahabat tu ramai. Jadi dianya disebut sebagai gharib nisbi. Gharib pertama disebut sebagai gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang mana bersendirian padanya seorang sahabat saja ataupun tabi'in seorang sahaja. Itu bila mana di kalangan sahabat saja bersendirian ataupun tabi'in saja bersendirian disebut gharib mutlak. Ataupun bila mana selepas tabi'in, selain daripada tabi'in, seorang-seorang meriwayatkan daripada tabi'in, maka ianya disebut sebagai gharib nisbi. Itu beza gharib nisbi dan gharib mutlak. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan, sambung tentang al-hadisul musnad pula. Apa itu hadis musnad? Kemudian apa itu hadis marfu'? Apa itu mauquf? Apa itu maqtu'? Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Untuk hari ini cukup saja. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepahaman. Kalau tak faham hari ini pun jangan bimbang, jangan pusing. Kita biasa-biasakan dulu dengan istilah hadis ni. Lama-lama jadi mantap insya-Allah. Dan Allah Ta'ala bagi kefahaman yang jelas kepada kita. Allah Ta'ala alam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.